Okey, hari ini saya akan buka dan release balik reel Banek apanya? Banek GT 3000W. Okey, kita tengok daripada sini reel ni metal body, side plate cover potong. Okey. Reel ni Banek ni made in Korea. Okay, kita buka dulu lah reel ni, tengok macam mana dalamnya. Okey, ni dia punya kena untuk lock dia punya spool. Sini terdapat rubber seal. Okey, rubber seal ni boleh ada blocking kat sini daripada air masuk kat dalam drag washer ni. Okay, kita buka satu persatu lah. Kita buka dia punya spring lock untuk washer. Oh, dia punya washer guna bekat. Okay, tengok. Ni dia punya spool lah. Standard lah spool kan. Ni dia punya drag kan. Okay, kalau reel ni tengok kat sini tali dia pun boleh masuk banyak. Tengok 0.40 diameter pun dah boleh masuk 250 meter. Besar lah. Tali pun boleh masuk banyak. Pakai tali besar. Baik pakai tamsi je. Okay, sini dia pakai washer biasa. Dia tak pakai carbon texture washer. Jadi boleh disimpulkan kat sini. Dia punya drag ni tak berapa, bukan tak berapa power, boleh lah orang kata. Tapi washer jenis ni tu lah, kalau dia punya washer besi ni karat, sini washer ni pun akan turut berkarat lah. Dan kita tengok pada air hitam macam ni. Sebab reel ni dia tak tulis berapa kapasiti untuk dia punya untuk dia punya drag. Okay, sekarang kita buka dia punya handle. Dia untuk Banek ni dia tak ada cover, tapi ni dia cuma terbuka macam tu je. Tengok apa pasir masuk. Tapi ni nampak macam beras lah. Ada pun dah kuning dia punya nut handle ni. Okay, handle dia dah pakai jenis seat side. Sini pun dah karat nampak ni. Nanti kena cuci lah. Handle dia pun besar. Jadi ni pun dah semua, cuma tambah minyak je dah okey lah. Sekarang saya rasa better saya buka bahagian side ni lah. Sebab sini dia ada lock, jadi nak kena buka. So yang boleh buka kat belah atas ni pun kita boleh buka dia punya lock nut ni sahaja. Oh, sini tengok skru nut dia, skru dia ni lain lah. Mungkin skru asal dia sudah hilang. Tu yang dia orang pakai skru jenis macam ni. Okay, sekarang dah buka skru. Jadi kita boleh cabut lah. Cuba cabut kan punya cover side. Okay, ni bahagian dalam yang ni bearing dia cantik lagi. Cuma grease sini buat kering, kurang grease. Kita pusingkan supaya slider dia turun di bawah. Okay, itu nut slider. Jadi kita bukakan dia punya nut slider. Beras ni, dia punya main gear dia beras. Okay, ni nut tak ada sini. Kita kenakan slider dahulu. Ni slider pun hitam minyak, nak cuci juga ni. Dan try cabut dia punya ni, tak boleh cabut, maksudnya kita kena keluarkan dulu dia punya slider lah. Okay, ni dia punya slider. Cabut seal gear dulu. Seal gear dia bahan biasa ni. Dia tak berbahan beras.
Untung dia pakai bearing ni tutup. Boleh cabut tak? Oh, melekat. Okey. Boleh cabut pun. Dia terganggu oleh ni penutup untuk nak screw kunci handle. Okey, dia bearing, gear. Dia ada washer, jaga-jaga washer dia nanti hilang. Washer dia duduk belah dalam. Dia untuk penahan pada oscil gear ni. Kita tengok sini oscil gear ni boleh dikata stainless steel pun tak pastilah. Oscil gear ni color dia cantik jugalah. So selesai di bahagian tu, kita akan buka dia punya bahagian rotor pula. Bahagian rotor macam biasa lah, kena buka nut ni saja. Ni longgar bahagian ni. Owner tak kunci ketat. Okey, cabutkan je. Okey, ni dia punya pemberat lah untuk bahagian ni. Bahagian rotor ni saya tak nak buka habis, cuma saya akan buka bahagian untuk pelit, side pelit tepi ni untuk masukkan grease dan roller ni sahaja. Roller pun dia macam berat. Okey. Sekarang kita terus sajalah buka akan cover ni. Kita tengok macam mana dia punya gear one way dia. Dia ada satu skru besar dan dua skru kecil lah untuk bahagian ni. Jadi buka tu berhati-hati lah ya. Takutlah juga skru tu hilang ke apa ke, lagi susah. Tengok macam ni gayanya, pasir pun dah masuk kan. Jadi tu yang dia jadi sedikit ketat nak congkirkan dia tu. Baru mau terbuka. Okey, ni cuma cover dia sahaja. Okey, ni dia punya one way. Tengok dia punya lock one way dia. Simple sahaja. Anti reverse. Reverse. Okey. Sekarang kita buka dia nut semua. Berpasir habis ni. Owner tak pernah servis. Lah. Berpasir kau. Okay, cabut dia punya pelit ni. Okay, seterusnya kita cabut sahaja dia punya ni. Okay, bawah sini pun dia ada kesan karat grease lama. Okay, ni dia punya one way. Agak ketat jugalah dia punya one way ni. Mungkin sebab pasir. Nampak gayanya tak boleh nak dibuka lah. Saya tak nak guna kekerasan kat sini. Bila saya guna kekerasan, dia akan merosakkan bahagian-bahagian lain. So nak tak nak, saya perlu cuba sikit satu lagi cara. Macam kiri tepi ni. Tak boleh juga sini. Dia ada juga perbezaan.
Ni baru nampak juga kok. Cuma tu lah, dia akan merosakkan lah keluaran dia ni. Lihat. Tapi belah luar ni dia tak terganggu apa-apa lah, sebab dia tidak apa, dia cuma hanya untuk menahan tepi je saja. Okay, tengok. Harap teruk. Aduh, nak cuci teruk ni. Okay, cabutkan. Saya tak pasti one way dia ni boleh dia cabut keluar ke tak. Okay, ni dia punya one way. Sekarang kita akan bagi balik grease kepada mesin ni yang telah dicuci tadi. Okay, sekarang kita akan mulakan pada one way dululah. Kita masukkan balik grease di sekitar one way ni. Ada semua kawasan kena pada grease lah. Tujuan grease ni juga dia boleh block lah daripada berlaku karat kepada bahagian-bahagian yang penting dalam untuk mesin ni. Jadi dalam body pun seloknya kita berilah grease cukupnya kan, supaya tak ada lah kawasan-kawasan yang tu bila kena air masin tu cepat karat, tak berfungsi. Bagikan sekata lah, bagi semua tempat kena. Okey, selesai saja bahagian tu. Sekarang ni kita masukkan runway. Runway ni jaga lah, kadang-kadang dia punya apa, biji-biji kecil-kecil tu suka terjatuh. Yang susahnya bahagian one way ni. Tapi tak apalah, secara ni kita beri dulu grease kepada pinion gear dia. Okay, bagi secukupnya, bagi semua tempat kena grease. Dan dalam tu kita harapkan kepada shaft lah, untuk apa, untuk diberi pada grease kan padanya. Sebab shaft kan bila dia akan naik turun, jadi situ ikutkan shaft lagi mudah lah. Okay, ini pastikan dia punya biji-biji dia cukup lah. Biji-biji ni dah penting sangat lah untuk one way kan, sebagai stopper. Jadi kena hati-hati lah. Okay. Lihat, ni reverse dan ni anti reverse. Nampak anti reverse dia. Dia ada free kadang tu. Sebab apa? Sebab apabila grease terlebih, tu menjadi salah satu faktor ke menyebabkan one way tu menjadi reverse semula. Okay, ni anti reverse, ni reverse. Okay, yang ni anti reverse. Lihat. Okay, sekarang macam biasalah, masukkan lagi sedikit grease kat belah atas one way ni dan pinion ni. Kita masukkan balik lah dia punya cover bearing ni. Kalau boleh cover bearing ni pun taruhkan grease jugalah, supaya mudahkan kita nak masukkan dia nanti, nak masukkan dia balik kat dalam tempat kedudukan dia yang sebenar. Jadi itulah, seloknya kita berilah grease sebaik-baiknya supaya memudahkan kerja-kerja kita nak pasang lah. Okay, kita nak pasang semula cover ni. Agak ketat sikit lah. Okay, kemudian one way bearing, balik lah bearing ni. Pastikan betul-betul dia masuk lah.
tak dia tak masuk betul-betul kan, tak function. Jangan lupa ada punya washer ni, washer di atas ni sebagai penahannya. Okay, dah selesai. Kita kucikan balik dia punya cover. Cover ni pun jangan lupa taruhkan grease kan, sebab bahagian-bahagian penting ni lah kena jaga. Tak jaga habis karat, habis kena tukar baru. Okay, sekarang kita ikatkan balik dia punya skru lah. Okay, ikatkan skru ketiga. Jadi bahagian dalam tadi kita dah bubuhkan grease cukupnya. Kalau rasa tak puas hati, tambah lagi kan. Okay, sekarang kita masukkan grease ke bahagian usil gear dia. Okay, tambahkan grease bahagian usil gear ni supaya dia mudah berputar lah. Yang penting sekali usil ni, ia bahagian gigi ni. Bahagian gigi ni lah yang menyebabkan bila kedukan gigi tu tak betul, gigi tu boleh rosak lah. Dah sama macam apa, sama macam motor lah, rantai dengan sproket kan. Bila rantai dengan sproket tu tak betul lah, tu lah puncanya. Okay, sebelum tu jangan lupa masukkan balik bearing dia. Okay, gear. Okay, ini gear kecil ni pun jangan lupa lah masukkan. Sebelum masukkan tu haruslah tak grease dulu. Sama juga ni dengan drive gear ni, kalau boleh itulah kan, letak bahagian-bahagian yang penting. Okay, selesai. Lepas tu bahagian ni atas ni bola sikit kan, bagilah ada kena grease. Jangan tak ada langsung kata grease bahagian-bahagian ni. Dia kata apa, rangkut je lah air masin kan. Air masin kalau kena karat cor. Okay, sekarang gear kecil ni pun nak kena bagi grease juga. Tak bagi grease kalau tak tahulah apa akan jadi. Okay, masukkan balik lah dia punya drive gear dengan usi kecil ni. Setelah masukkan tu, pastikan button slider ni duduk belah bawah. Bila dia duduk belah bawah, senang kita nak ikatkan pinion pada dia. Okay, sekarang dia sudah masuk. Kita letakkan dia kursi dia. Saya tak puas hati lagi yang bahagian atas ni, nak ketatkan lagi. Okay, ketat. Okay, ketat. Okay, ketat. Okay, selesai bahagian tu. Sekarang ni kat dia punya, okay, sini kalau tengok dia punya apa orang panggil slider ni pun boleh lah kan, sebab bahagian ni nampak nipis sikit. Ni nampak tebal sikit, standard lah. Rear bayonet kan, dia utamakan kepada power lah. Power bahagian mana? Power bahagian dia punya drive gear lah. Okay, jadi ni macam biasa lah, bobo grease semua. Salut, kasih salut dengan grease. Okay, settle bahagian tu, letak dulu. Sekarang ni bahagian shaft lah. Bahagian shaft ni pun kena bubuh lah. Ni pun kata-katakan bahagian-bahagian yang penting lah, sebab nanti dia akan naik turun di dalam bahagian apa, dalam bahagian pinion je. Okay, selesaikan tu. Masukkan dulu slider. Pastikan slider tu. Okay, masukkan slider. Pastikan slider betul-betul duduk di atas butang kecil pada seal gear. Okay, sekarang masukkan dia punya pinion lah. Selesai masukkan pinion, masukkan pula skru, dah kuncikan semula lah dia punya
apa main shaft dia. Okey. Kunci pastikan kuat lah ya. Kalau tak kuat nanti je henam. Okey. Saya tak yakin, takut gawat lagi. Tambah lagi lah sikit. Jangan banyak sangat. Ni bau banyak sangat. Serupa semua. Serupa nak bagi enjin lemah. Yelah macam motor lah. Bau banyak-banyak. Berat pula kan motor nak bergerak. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Selesai tu cover side dia pula. Cover side balik ni pun saya syorkan. Kubu jugalah kan. Kubu lah sikit. Salut je keliling dia. Okey. Selesai salut. Jangan lupa lah ni. Ni yang paling penting ni. Tu tak ada. Bearing dia tak rapat lah. Beliau jadi longgar lah dia punya bearing tu. Okey, selesai. Kita katuk dah ni. Okey. Dah katukkan tu. Alang-alang dah tutup tu. Kita kunci terus lah. Okey, selesai bahagian tu. Seterusnya bahagian ni. Bahagian apa, penutup pada one way. Bolehlah bubuhlah sikit-sikit kan. Kurang-kurangnya tak apa, air masin pasir-pasir tu taklah mekat dalam ni. Okey, selesai. Kita tengoklah mana kedudukan. Okey, betul kedudukan ni. Pastikan betul-betul lah ya. Okey. Okey, sekarang masukkan dia punya nut. Kedudukan macam ni lah yang paling tak selesa sekali bila kita nak kunci ni. Melainkan kalau itu lagi. Melainkan kalau nut ni lagi dua, jangan lupa. Susahnya benda ni kecil sangat. Aku benci betul lah benda-benda kecil ni. Udahlah kecil, nak letak pun susah. Okey. Alamak, silap dah. Sepatutnya saya masukkan dulu dia punya rotor. Wah, kita buka balik. Biasalah, alang-alang dah kunci tu kita kuncikan terus je lah cover ni. Sebab cover ni dia tak terganggu apa-apa. Okey, nak lain ni cover side ni kita kena buka lah. Terpaksa buka balik. Sebabkan kita tak pasti sama ada dia lepas ke tak kan. Tak lepas. Tak nak kita kena sambut dulu dia punya shaft. Okey, terpaksalah buka balik dia punya cover. Okey, terpaksalah buka balik dia punya shaft dia. Okey. Sekarang kita tinggal di bahagian ni. Kita terus pergi ke bahagian sini pula. Sebagai rotor. Okey, bahagian rotor, bahagian yang penting sajalah kita top upkan grease.
Yang penting sekali kota bahagian dia punya spring ni lah. Spring ni paling mustahak lah. Kalau rosak, patah, kita nak ganti baru. Tu dia. Nampak tu. So okay, setakat ni jadi saya hanya top up grease je lah kan, supaya dia tak berapa-berapa. Tutupkan semula dan kuncikan semula. Okay, sekarang dia punya line roller pula. Okay, ni bahagian line roller dia. Okay, ni dia punya roller. Okay, sini tengok gaya macam tak ada bearing lah. Dia pun tengok dia pun dah karat teruk sama, kena cuci dia. Semasa kita kena letakkan sedikit grease dah untuk beri dia benarkan untuk memastikan dia berfungsi lah dan tidak jadi karat macam ni selagi. Kalau tak tu lah punca dia nak karat tu. Bila dia karat, habis makan modal. Okay. Pasal ni pun sama juga, kalau bagi juga sedikit grease. Jangan tak bagi langsung kan, kesian juga ya. Okay, selesai. Dekatkan balik. Okay. Masukkan balik dia punya skru lah untuk dikuncikan semula bahagian tersebut. Sebelum kunci tu kita kena ikat bersendiri dulu. Lagi macam tengok dia tak bearing pula bahagian ni pun. Okay, jangan lupa ikatkan dulu bahagian tepi ni. Bahagian line roller dia. Okay, lihat. Okay, roller dia sudah berfungsi dengan baik. Masih berlaku ke apa, macam ketat lagi. Jadi kita buka bahagian sebelah sini pula untuk tambahkan grease. Dan cuci sedikit lah. Okay. Pastikan kedudukan dia ni betul. Dia punya spring untuk punya bail arm berfungsi. Dan ni pinin nak pinin dia, kita kena kuncikan dia lah agar dia tidak bergerak.
Okay, sekarang kita kuncikan semula. Okay. Selesai bahagian itu saja. Sekiranya kita masukkan semula dia punya main shaft dia. Okay, pastikan dia betul masuk ke dalam laluan slider. Okay, sekarang kuncikan semula dia punya slider dan main shaft. Okay, selesai kunci. Kemudian selesai kunci. Kemudian kita masukkan semula dia punya cover side plate. Okay, kuncikan penan. Sepuluh. Okay, kita jangan lupa macam biasa letakkan grease kat dalam bahagian spool ni dan masukkan masukkan dia punya ni dulu, washer dia, dan masukkan dia punya washer besi. Kemudian masukkan bagi washer punya washer biasa ni dan masukkan semua. Kemudian masukkan lagi dia punya washer besi ni dan letakkan grease. Kemudian masuk lagi washer yang apa bahan tah, benda ni saya pun tak tahu. Okey, kemudian masukkan grease. Selesai saja masukkan grease. Kemudian macam biasalah kita lockkan ni lah. Okey, selesai. Okey, kemudian kita masukkan ni dia punya gear apa ni dia punya gear drag dah. Okey, sekarang okey fungsi ni tambah api dah. Okey. Seterusnya kita masukkan punya ni. Spool knob dia. Apabila dia selesai masuk sini, dan barulah kita masukkan handle. Okay. Dan dia punya apa? Penutup cover untuk sebelah pengunci handle. Okey, kita masukkan handle skrunya. Okey, kemudian macam biasa kita terus ketatkan. Okey, selesai.
Okay, itu dia. Terima kasih. Itu saja dari saya.